أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى جميع الأولياء والعلماء والمحققين والمحدثين والمفسرين، خصوصا إلى صاحب الكتاب الإمام اللامع سيدي الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سيد الناس، وسائر رسالتنا وجميع مشايخنا على طريقة أهل السنة والجماعة. شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. إبراز السر المكنون على نور العيون. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab kita Al-Syekh Sayyidi Ibn Nas, Al-Syekh Syamsuddin Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Sayyidin Nas. Qala al-muallif nasha'atuhu sallallahu alaihi wasallam wa tuwfiya abuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamlun wa qila wa lahu shahran وقيل 7 وقيل مات أبوه وله 28 شهرا وماتت أمه وهو ابن 4 سنين قيل 6 سنوات وكفله صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب فلما بلغ 8 سنين وشهرين و10 أيام توفي جده عبد المطلب فوليه عمه أبو طالب. Baik. Jadi kita sambung perbahasan dalam kitab kita ni, iaitulah Ibrazus Sirril Maknun ala Turjumati Nurul Uyun. Kata pengarang kitab kita, nasya'atu, perkembangan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan yang lepas kita bicara tentang bagaimana kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda disusui oleh ibu susuannya. Jadi Nabi hanya sempat menyusu dengan bonda dia hanya sekitar 2 atau 3 hari sahaja. Lalu baginda disusu oleh Suwaibah al-Aslamah. Suwaibah al-Aslamah ni hamba perempuan kepada Abu Lahab yang telah dimerdekakan. Jadi Abu Lahab bila dia dengar berita tentang kelahiran Nabi, gembiranya Abu Lahab kerana Nabi dilahirkan, dia pun merdekakan hamba perempuan dia, iaitulah Suwaibah al-Aslamah. Kemudian apa lagi yang dibuat oleh Abu Lahab? Beliau juga telah menyembelih ataupun mengorbankan sebanyak 100 ekor unta sebagai tanda gembira hati dia menyambut kelahiran Nabi kita. Kemudian Nabi kita disusui oleh Halimatus Sa'diyah ataupun Halimah binti Abi Zuwaid al-Huzaliyah. Dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke kampung Bani Sa'ad, iaitulah sebuah perkampungan supaya dilatih dan juga dididik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Baik, kemudian kata pengarang kita dan telah wafat ayahnya, yakni ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala baginda masih dalam kandungan. Dikatakan masih 2 bulan.
dikatakan ni maknanya setengah daripada pandangan ulama lah. Jadi setengah ulama kata ayahanda Nabi kita ni wafat, meninggal dunia ketika mana usia Nabi kita 2 bulan di kandungan ibundanya. Dan setengah perkataan ataupun dikatakan juga, setengah riwayat mengatakan ketika mana usia Nabi kita 7 bulan, dan dikatakan wafat ayahnya tak kala 28 bulan. Ini menunjukkan pendapat yang dhaif. Ada juga yang mengatakan begitu. Ada 8 bulan ni maknanya dah lahirlah ke dunia ni. Cuma ada setengah pandangan yang mengatakan demikian. Yang rajih ataupun yang masyhurnya adalah 6 bulan. Ataupun yang biasa kita dengar ketika mana umur Nabi kita 2 bulan di dalam kandungan ibundanya. Dan wafat ibunya, wafat mak Nabi kita pula, iaitu Siti Aminah, tak kala baginda berumur 4 tahun. Itu setengah pendapat. Dan dikatakan 6 tahun. Jadi ada juga mengatakan 6 tahun. Biasanya kita dengar 6 tahun lah. Ketika mana bonda Nabi kita membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi maqam ataupun kubur ayahnya. Lalu di dalam perjalanan pulang ke Mekah, ketika itu Allah telah mengambil nyawa mak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah yatim piatu Nabi kita. Jadi setengah ulama dia memberikan hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan dalam keadaan yang yatim, yang tidak ada ayah. Lahir dalam keadaan yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian Nabi pula membesar dalam keadaan yatim piatu, tidak ada ayah dan tidak ada mak. Dan tak kala mencapai umur, kemudian baginda berpindah di bawah penjagaan atuk baginda, iaitu Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga pula oleh ayah dia, datuk dia, iaitu Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Baik. Jadi setengah ulama dikata kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hikmah dia. Hikmah apa Nabi lahir dalam keadaan yang yatim? Maka setengah kata itulah tarbiyah ataupun kita kata didikan yang Allah Taala nak berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya jiwa Nabi ini kental, jiwa Nabi ini kuat di dalam mengharungi kehidupan. Kerana ketika mana baginda dewasa, ketika mana baginda nak mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, maka di sana ujiannya lebih berat lagi. Jadi Nabi ini daripada kecil sudah terbiasa dengan berdikari, tidak mengharapkan belas ihsan manusia. Nabi pandai membawa diri. Jadi daripada umur dia kanak-kanak lagi tu, Allah dah pelihara dia, dah berlaku pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kita cerita pada pertemuan yang lepas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dipelihara oleh Allah ketika baginda kanak-kanak ni. Allah sentiasa pelihara Nabi daripada terjebak dengan perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang larang. Sehingga diceritakan bagaimana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain bersama dengan kanak-kanak ketika itu. Allah jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini daripada telanjang. Sebab waktu zaman Arab Jahiliyah dulu, kanak-kanak di sana apabila bermain
main apa dia panggil macam kita main guli ke apa gitulah ada. Jadi mereka ni bermain anak-anak batu lah kita kata. Jadi kebanyakan kanak-kanak ni dia main dalam keadaan telanjang okey, tidak menutup auratnya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun dipelihara oleh Allah ketika tu baginda tidak membuka auratnya. Nah, ada rasa malu, ada rasa rasa tidak mahu membuka aurat. Allah jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak kala mencapai umur baginda 8 tahun 2 bulan, dan pada 10 hari Arafah wafatlah Abdul Muttalib. Maka baginda berpindah pula di bawah penjagaan bapa saudaranya Abu Talib. Walamma balagha 12 sanatan wa syahrayn wa 10 ayyamin kharaja ma'a ammihi Abi Talib ila asy-Syam. فلما بلغا بصرى رآه بهير الراهب فعرفه بصفاته فجاءه وأخذ بيده وقال هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين إنكم حين أقبلتم إلى العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإنا نجده في كتبنا موصوفا وعند من تقدمنا معروفا ثم قال لأبي طالب لئن قدمت الشام لا يقتلنه اليهود فرده خوفا عليه منهم ثم خرج مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها. Baik. Jadi ketika setelah mana wafatnya Abdul Muttalib, ayah datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dipelihara oleh pak saudara dia lah, iaitu Abu Talib. Ketika mana usia baginda 8 tahun 2 bulan kan? Jadi mak Nabi wafat ketika umur Nabi 9 bulan 9 tahun. Nah, 9 tahun dijaga dan dipelihara oleh datuk dia Abdul Muttalib. Tak ada lama, lebih kurang 2 tahun, ketika usia baginda 8 tahun meninggal, wafat pula datuk dia Abdul Muttalib. Jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Abdul Muttalib dan juga Abu Talib? Sedangkan kalau kita tengok ramai lagi pak saudara Nabi. Nabi ada lebih kurang 12 orang pak saudara selain daripada Abu Talib, Abbas, Abu Lahab sendiri dan beberapa lagi yang lain lah. Kerana Abdul Muttalib telah mewasiatkan supaya baginda ini dipelihara dan dijaga oleh Abu Talib, bukan ayah-ayah saudara dia yang lain, sebelum Abdul Muttalib nak meninggal. Jadi Abdul Muttalib ni dia wasiat dah, dia pesan dah, kalau aku meninggal, apa-apa terjadi pada diri aku, maka orang yang bertanggungjawab untuk menjaga, untuk memberi nafkah, untuk memelihara Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib. Bahkan Abu Talib inilah bapa saudara Nabi yang paling sayang kepada Nabi. Abu Talib ni ayah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa dia benda pelik yang menunjukkan keberkatan Nabi sepanjang dijaga oleh Abu Talib? Jadi di antaranya ketika mana Mekah dilanda kemarau yang panjang, kaum Quraisy mengadu kepada Abu Talib. Ada satu ketika peristiwa Mekah ni berlaku kemarau yang bersangatan, yang panjang. Lalu puak-puak Quraisy ni pun mengadulah kepada Abu Talib. Sebab Abu Talib dia ganti tempat ayah dia, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni dia panggil tempat sandaran kaum Quraisy ketika tu, ketua kabilah Quraisy. Gapo-gapo hak Abdul Muttalib raya,
Maka semua orang akan ikut. Apa-apa yang berlaku masalah dan sebagainya, mereka akan mengadu kepada Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib meninggal, maka yang menggantikan tempat dia sebagai ketua kabilah iaitulah Abu Talib, apa saudara Nabi, anak dia. Maka satu ketika Mekah dilanda kemarau yang panjang, ini cerita berkenaan dengan keberkatan Nabi ketika beliau dijaga oleh Abu Talib. Seperti mana yang kita tahu, keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu disusui oleh Halimatus Sa'diyah juga, banyak benda berlaku. Susu yang ada pada Halimatus Sa'diyah, payudaranya maju, haiwan ternakan dia, unta dia, gemuk dan sebagainya. Sejak daripada beliau menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tidak pernah memutuskan rezeki, mari semua rezeki berkat Nabi. Begitu juga yang berlaku kepada Abu Talib. Jadi ketika mana kaum Mekah dilanda kemarau yang panjang, jadi kaum Quraisy ni mengadu kepada Abu Talib. Maka Abu Talib ni membawa anak saudaranya yang masih kecil, itulah Sayyidina Muhammad. Ketika tu kita kata berumur 8 tahun. Lalu Nabi Muhammad SAW didekatkan punggungnya ke Kaabah. Maknanya bawa Nabi diperdudukkan di hadapan Kaabah. Secara tiba-tiba hujan turun dengan lepasnya, dengan serta-merta Allah Ta'ala menurunkan hujan sebagai tanda keberkatan ketika itu. Kemudian apa lagi yang berlaku? Berkat menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib mendapat rezeki yang tidak putus-putus dan dapat menyaru anak-anaknya yang lain dengan baik. Ini juga antara berkat Rasulullah. Kemudian makanan pula sentiasa cukup dan saudara-saudara, yakni sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam akan kenyang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bersama dengan mereka. Jadi sejak daripada kecil pun Allah Taala dah tunjukkan keberkatan Rasulullah. Bahkan antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi telah dilantik menjadi rasul, kalau sempat kita tengok ada bagaimana makanan yang sedikit menjadi banyak kerana keberkatan Nabi dan juga mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kisahnya, di antaranya Abu Talhah pernah mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya. Ketika itu Nabi bersama dengan sekumpulan sahabat yang ramai. Jadi Abu Talha ni duk bimbanglah, saudara-saudara. Kita ni makanan ni tak banyak, hanya sedikit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa belakang sahabat yang ada ketika itu, dan akhirnya berkat Rasulullah ni semua sahabat dia tu dapat makan dengan kenyang dan makanannya masih ada lebihan. Itu berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya satu peristiwa, banyak peristiwa, beberapa peristiwa yang berlaku ketika mana Rasulullah hadir, makanan yang sedikit menjadi banyak. Kemudian ketika bangun tidur, mata anak-anak Abu Talib dilihat tidak terurus dan kotor, tetapi mata Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan bersih, seolah-olah dicelak, dan wajahnya cerah dan ceria. Ini di antara irhas juga. Irhas ni perkara yang Allah Ta'ala jadikan kepada Nabi kita sebelum baginda dilantik menjadi Rasul. Iaitulah Nabi SAW ni mata dia tu sentiasa bercelok. Memang Nabi itu sendiri di antara perkara yang disukai oleh baginda, beliau suka bercelok sebelum daripada baginda tidur. Baginda akan bercelok dengan kayu ismit, dia panggil celok ismit, batu ismit. Tetapi kalau baginda tidak bercelok sekalipun, memang kelihatan mata baginda itu seperti hal keadaan orang yang telah bercelok. Bahkan bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi tidak ada bau badan. Bau baginda ni sangat harum, lebih harum daripada kasturi.
Bahkan titisan peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat wangi. Mana peluh Nabi itu pun bau wangi. Tidak ada satu orang yang bersalaman dengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam kecuali tangan mereka itu akan terlekat bau wangi yang keluar daripada tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahsyat ciptaan Allah kepada baginda sallallahu, dan tangannya itu sangat lembut, selembut kain sutra. Tangan Nabi sangat lembut. Kemudian bagaimana Allah Taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil dan remaja. Ini seperti mana yang kita sebut tadi. Kesucian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dijaga oleh Allah di sepanjang hidupnya. Termasuklah ketika masih kecil, ketika baginda masih kecil dan ketika remaja. Pada masa jahiliah, jika kanak-kanak bermain batu, bermain anak-anak batu, kalau kita panggil kapal guli, mereka akan telanjang kerana seluar akan diletakkan di bahu sebagai alas kepada batu yang diletakkan di atasnya. Baginda dijaga Allah daripada tidak berpakaian seperti kanak-kanak lain. Pernah satu hari, ada satu ketika tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke suatu tempat di Mekah untuk melihat pesta keramaian dan juga pertunjukan. Dari jauh sudah terdengar suara seruling dan alat muzik. Ini waktu Nabi remaja, kan? Jadi Rasulullah ialah dia, kita kata keinginan dia tu ada seperti mana kanak-kanak yang seusia dengan dia ada minat kepada hiburan. Itu biasa, dia panggil a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh tiap-tiap orang itu pun ada pada batin tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda ni dipelihara oleh Allah, kan? Jadi satu ketika ada satu pesta keramaian, pertunjukan, muzik dan sebagainya. Jadi dari jauh ni dengar bunyi, orang panggil gendam, seruling dan sebagainya lah. Ketika hampir sampai ke tempat pertunjukan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sebentar di suatu tempat. Ketika tu baginda terasa mengantuk yang amat sangat. Baginda terus tertidur tanpa sempat pergi dan melihat pertunjukan tersebut. Jadi tak ada nak tengok jenera, sedar-sedar tu habis dah. Allah pelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga pengalaman baginda untuk kali keduanya. Baginda sedar mungkin Allah tidak mengizinkannya untuk turut sama dalam pertunjukan seperti itu. Sejak itu baginda tidak ada keinginan lagi untuk pergi ke tempat pertunjukan dan keramaian seperti sedemikian. Jadi ini orang panggil penjagaan Allah kepada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu peristiwa yang besar ataupun sebagai tanda mukjizat, dua tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika mana baginda dibawa oleh Abu Talib ke Syam. Itu kali pertama. Dan kali kedua baginda berusia 25 tahun, baginda pergi untuk berniaga dengan masa tu berniaga dengan Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ni dia panggil Ratu Quraisy, orang yang kaya raya, orang yang memiliki kekayaan, saudagar perempuan lah kita kata, saudagar perempuan yang kaya raya. Maka Nabi SAW sebelum baginda berkahwin dengan Khadijah, Nabi ini diamanahkan oleh Khadijah untuk membawa barang dagangan Khadijah bersama dengan pembantu Khadijah yang namanya Maisarah. Baik, kata musannif, tatkala baginda mencapai umur 12 tahun, ketika Nabi umur 12 tahun 2 bulan 10 hari, baginda telah keluar bersama-sama dengan ayah saudaranya, iaitulah Abu Talib, ke Syam. Namun ketika sampai ke Busra ni nama tempat lah, nama tempat. Jadi ketika berada di Busra,
baginda telah dilihat oleh seorang rahib yang bernama Bahirah. Rahib ni kita kata padri lah, ahlul kitab, orang yang daripada agama Yahudi, agama Nabi Musa alaihissalam, agama Nabi Isa alaihissalam. Maka dia telah ketahui, yakni Bahirah tadi ni telah ketahui akan sifat-sifat Nabi, lalu terus pergi kepadanya, kemudian memegang tangan baginda seraya berkata, ini adalah Rasul bagi Tuhan sekalian alam. Allah akan mengutuskannya sebagai rahmat buat sekalian alam. Sesungguhnya kalian tak kala tiba di Aqabah, tidak akan wujud suatu batu maupun pokok, melainkan sekaliannya akan tunduk sujud kepadanya. Dan keduanya, yakni keduanya tidak akan sujud melainkan pada Nabi SAW. Dan sesungguhnya dia telah disifatkan secara nyata dalam kitab kami, dan dia di sisi generasi sebelum kami amat dikenali. Lalu Bahirah ni dia pun bagi tahu kepada Abu Talib, demi sesungguhnya jika kamu masuk ke wilayah Syam, nescaya kaum Yahudi pasti membunuhnya. Maka Abu Talib membiarkan mereka pulang kerana takut akan kejahatan kaum Yahudi ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada beberapa tahun berikutnya, Nabi keluar kali kedua ke Syam bersama-sama Maisarah, yakni hamba lelaki kepunyaan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dalam sebuah kafilah dagang kepunyaannya sebelum dia dikahwini oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pergi ke Syam sebanyak 2 kali. Kali pertama ketika umur baginda 12 tahun. Sewaktu baginda dibawa oleh Abu Talib. Jadi Abu Talib dia bawa, orang panggil segerombolan grup dia lah, sekumpulan ahli rombongan dia untuk berniaga di Syam. Dan ketika tu Rasulullah dibawa bersama. Jadi Bahirah ni dia tengok budak yang dibawa oleh Abu Talib ni ada tanda-tanda kenabian. Kerana kaum Yahudi ni sebenarnya mereka lebih mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada orang Islam sendiri mengenali Nabi. Kerana apa? Kerana sudah tercatat dalam kitab-kitab mereka tentang Nabi akhir zaman. Tetapi oleh sebab kesombongan dalam hati mereka, seperti mana Allah Ta'ala sebut, wadda kasiran min ahli kitab, sesungguhnya telah ada hasad yang tinggi, yang besar dalam diri mereka tu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hasad sebab apa? Sebab dia tidak boleh menerima yang Nabi ni bukan lahir daripada Bani Israel, anak cucu cicit Nabi Yaqub alaihissalam. Sedangkan orang Yahudi lah Allah Ta'ala hantar paling aman Nabi-Nabi. Kalau keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ismail alaihissalam ni, setelah Nabi Ismail tidak ada sebagai Nabi yang diutuskan oleh Allah, sehinggalah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaum Yahudi tak, lepas daripada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Isa, semua tu keturunan Bani Israel berlaku, anak cucu cicit Nabi Yaqub, ramai Nabi. Jadi bagi mereka nak Nabi di akhir zaman ni hak menjadi penutup sekalian Nabi adalah daripada keturunan Bani Israel. Sebaliknya takdir Allah tidak putuskan Nabi akhir zaman ni dari kalangan Bani Israel, tetapi daripada Bani Hashim, daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Lalu ketika mana Rasulullah bersama dengan Abu Talib, ketika tu Bahirah ni nampak. Di antara tanda-tandanya ketika mana jemaah melalui di tempat yang kita kata Busra tadi tu,
kelihatan ada awan yang memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada kecil memang ada awan yang sentiasa mengekori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi, irhab Rasulullah. Kemudian di antara tanda lagi, di antara dua bahu Rasulullah ni, di antara kanan dengan kiri ni ada satu daging yang tumbuh dipanggil sebagai khatam an-nubuwah. Khatam an-nubuwah. Jadi daging tu kalau tumbuh di antara bahu kanan dengan bahu kiri ni, di tengah-tengah ni dah. Seperti mana setengah riwayat mengatakan besar dianya saya telur burung merpati. Maknanya besar, timbul. Jadi bila dia tengok benda tu, nyata dah. Memang hak ni adalah Nabi di akhir zaman yang akan lahir, yang telah lahir, yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Maka dia pesan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, sesungguhnya lelaki yang kau bawa, anak saudaramu ni bukan orang yang biasa-biasa. Maknanya dia ni adalah Rasul di akhir zaman, Rasul yang akan membawa rahmat kepada sekalian alam. Aku minta supaya mu sembunyikan dia, muak balik dia, jangan membawa kepada kota kami di Syam. Kerana kalau orang Yahudi tahu dia akan masuk ke negeri Syam ataupun dia telah lahir, maka dia akan dibunuh oleh orang Yahudi. Lalu Abu Talib pun memerintahkan supaya rombongan mereka ni yang bersama dengan Rasulullah pulang. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kali kedua ke Syam. Ketika itu baginda berniaga dengan Siti Khadijah sebelum baginda berkahwin, kan? Jadi Nabi ini dilamar oleh Siti Khadijah. Apabila Siti Khadijah meminta supaya Rasulullah menguruskan dagangannya, maka Khadijah melihat suatu sifat amanah yang dimiliki oleh Rasulullah, jatuh hati berkenan. Khadijah ketika itu telah pun telah berkahwin dan bercerai, maknanya seorang janda lah kita kata. Dia telah merisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika berada di Busra, baginda duduk di bawah pokok besar kerana letih. Seorang rahib bernama Natura berkata kepada Maisarah, ini peristiwa yang kedua. Jadi bila Nabi sampai di Busra, di tempat yang sama juga, lalu Nabi pun berehat di sebuah pokok besar. Pokok tu tidak pernah ada orang duduk, melainkan yang akan duduk di situ hanyalah Nabi di akhir zaman. Jadi tak kala baginda tiba di Syam di kali kedua, baginda duduk berteduh di bawah pohon pokok yang berdekatan dengan gereja seorang rahib. Maka kata rahib itu, tidak ada yang turun berteduh di bawah pohon ini seseorang pun melainkan Nabi. Jadi tidak ada orang yang berteduh di bawah pokok ni melainkan dia adalah seorang Nabi. Dan adalah Maisarah pada ketika itu berkata, tak kala di waktu rembang dan panas teramat akan turun dua malaikat dari langit, kulihat keduanya sedang memayungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak kala baginda pulang dari pemusafirannya itu, baginda berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid ketika baginda berumur 25 tahun 2 bulan 10 hari. Dan setengahnya dikatakan selain daripada itu. Kemudian ketika berumur 35 tahun, baginda telah menyaksikan pembinaan semula Kaabah dengan tangan baginda lah Hajarul Aswad diletakkan semula pada tempatnya. Jadi dua benda lah yang kita dapat pelajari ataupun yang kita dapat ambil pengajaran pada malam ini. Pertama, bagaimana tanda kenabian yang Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada manusia yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika umur 12 tahun tu, dia telah dikenali oleh seorang rahib yang namanya Bahirah, dan memerintah kepada Abu Talib supaya menyembunyikan, supaya awak balik semula Rasulullah kerana dibimbangi akan dibunuh oleh kaum Yahudi. Kemudian ketika baginda berumur 25 tahun, sewaktu baginda menguruskan barang dagangan Sayyidatina Khadijah, ketika itu juga Rasulullah telah pergi ke Syam kali kedua, dan baginda telah berteduh, berehat di sebuah pohon yang besar bersebelahan dengan
gereja bersebelahan dengan rumah ibadat orang Yahudi ketika itu. Maka ketika itu nyatalah tanda kenabian yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata pengarang kita bi'atsatuhu sallallahu alaihi wasallam, kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa ilmu atam. Insyaallah kita sambung kita di pada minggu hadapan, dan maksudnya khulasah penutuplah berkenaan dengan Sayyidil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yutil hikmata man yasha'u man yutil hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa